Assalamualaikum, selamat datang ke kelas Cikgu Fit Zakaria. So, hari ini kita akan sambung untuk mata pelajaran sains untuk tahun 4. Okey, kita akan tengok topik terakhir untuk sifat cahaya iaitu pembiasan cahaya. Cikgu harap anda telah bersedia dengan buku teks. Sila buka muka surat 100 dan jom kita mulakan. Okey, objektif pembelajaran hari ini, cikgu harap di akhir kelas anda dapat menyatakan maksud pembiasan cahaya. Dan yang kedua, anda dapat menyatakan dua contoh alat yang mengaplikasikan prinsip pembiasan cahaya. Satu gambar ada di sini. Cikgu dah clue dah tu. Apakah itu pembiasan cahaya? Jika anda lihat ketiga-tiga gambar ni. Okey, gambar pertama. Mata wanita ni menjadi sangat besar dengan menggunakan kantar pembesar. Dan seterusnya, cawan ni. Okey, dalam dia ada air dan juga ada sudu. Sudu ni bengkok. Kenapa sudu ni bengkok ya? Dan akhir sekali, apa kaitan dengan ikan dalam air dan juga ikan dalam akuarium ni? Okey, jom kita tengok penjelasannya selepas ini. Jom. Okey, mula-mula sekali kita nak jelaskan dulu kenapa sudu ini kelihatan bengkok apabila berada di dalam cawan berisi air. Okey, sebenarnya cahaya dari sudu di dalam air ini dibiaskan macam dipesong lah apabila cahaya bergerak dari air ke udara. Dan keadaan ini menyebabkan imej sudu berubah ke atas dan kelihatan bengkok. Okey, sebab kita pun dah belajar cahaya bergerak lurus. Tapi apabila cahaya ini bergerak dari air ke udara, dia akan dibiaskan dan kelihatan bengkok. Dibiaskan tu macam terpesong lah. Dia tak kelihatan lurus. Okey, sebenarnya fenomena pembiasan cahaya ni berada di sekeliling kita. Okey, fenomena pembiasan cahaya berlaku apabila cahaya bergerak melalui medium yang berbeza. Okey, contohnya, medium dari macam sudu tadilah, medium air ke udara. Cahaya bergerak dari medium air ke udara dan menyebabkan dia terpesong dan dibiaskan. Okey, so arah pergerakan cahaya juga akan berubah. Okey, contoh paling senanglah awak nampak waktu malam ada bintang. Okey, sebenarnya bintang tu jauh daripada kita dan kita nampak macam berkelip-kelip. Sebenarnya itu adalah pembiasan cahaya apabila daripada angkasa lepas, cahaya tersebut akan melalui atmosfera iaitu udara yang kita yang berlapis-lapis. Itu yang kenapa kita nampak bintang tu macam bergerak-gerak. Kan sebenarnya tak berkelip-kelip, tak bergerak-gerak pun. Dan seterusnya, fenomena seterusnya kita nampak macam air kolam tu kelihatan cetek. Sebenarnya dalam tapi cetek je. Ataupun ikan. Ikan kita nampak ikan tu macam berada dekat je kita. Rupa-rupanya dia berada jauh di dalam air. Itu kerana cahaya dibiaskan. Semuanya adalah fenomena pembiasan cahaya. Menarik sangat sains ni. Okey, tahukah anda? Pelangi adalah merupakan salah satu fenomena pembiasan cahaya. Pelangi warna-warni yang muncul selepas hujan tu. Tapi bagaimanakah pelangi terbentuk? Okey, jom kita tengok. Okey, pelangi terbentuk apabila matahari memancarkan cahaya semasa atau selepas hujan. Okey, caranya apabila cahaya matahari terkena pada titisan air hujan, cahaya akan dibiaskan. Dibiaskan macam terbengkoklah sedikit. Okey, kerana pada medium air ke udara. Okey, titisan air hujan tu air dan akan ke udara. Dan seterusnya akan membentuk pelangi. Sebenarnya cahaya kita ni ada 7 warna ni. Anak belajar tentang cahaya ni banyak sangat. Tapi yang penting anda tahu konsep pembiasan cahaya akan membentuk pelangi. Sebenarnya anda boleh buat eksperimen pembentukan pelangi ni. Ada di buku teks muka surat 103. Cuba buat bersama keluarga nanti. Okey? Okey, jom fikirkan sejenak. Kita dah belajar 3 prinsip cahaya, 3 sifat cahaya. Cahaya bergerak lurus, cahaya boleh dipantulkan dan juga pembiasan cahaya. Okey. Kenapa ketiga-tiga sifat cahaya ini penting? Bayangkan jika cahaya tidak bergerak lurus, bagaimana anda ingin mencari barang dalam bilik yang gelap? Bayangkan cahaya terbengkang-bengkok sana sini. Susah sangat nak cari barang tersebut. Seterusnya, jika cahaya tidak dapat dipantulkan, adakah kita dapat melihat wajah kita sendiri ni di cermin? Adakah kita dapat melihat cahaya bulan pada waktu malam tersebut?
Okey, semuanya tak dapat. Okey, dan akhir sekali, jika cahaya tidak dapat dibiaskan, okey, adakah kantar tangan dapat membesarkan objek? Okey, adakah kita dapat melihat objek di bawah mikroskop tanpa pembiasan cahaya? Dan akhir sekali, adakah kita dapat tengok pelangi, dapat tengok bintang yang berkelip-kelipan di waktu malam yang indah ini? Okey, semuanya kerana sifat cahaya. Nampak tak? Anda belajar sains, anda tahu apa yang berlaku di sekeliling anda. Seronok sangat sebenarnya. Okey, untuk tugasan, jika anda tiada buku mesra digital, okey, tolong buat latihan muka surat 110 nombor 10 sahaja dan salin di buku latihan sains anda. Jika anda ada buku aktiviti mesra digital, okey, tolong buat muka surat 50 dan hantar di Google Form yang cikgu sertakan. Dan kita akan bincang sewaktu Google Meet nanti. Okey, jangan lupa buat tau. Okay, tamatlah sudah kelas kita. So, hari ini anda telah belajar prinsip cahaya terakhir, iaitu pembiasan cahaya. Iaitu apabila cahaya bergerak melalui medium yang beza, okay, arah pergerakan cahaya pun akan berubah. So, contohnya macam sudu yang kelihatan bengkok dalam air tersebut. Okay, cahaya daripada sudu tersebut bergerak dari medium air ke medium udara. Itu yang menyebabkan sudu tersebut kelihatan bengkok kerana arah pergerakan cahaya juga terbias atau terpesong. Okey, antara objek yang mengaplikasikan prinsip pembiasan cahaya seperti mikroskop, okey, kaunter pembesar, okey, dan juga akuarium, cermin di akuarium tu. Kenapa ikan di dalam akuarium kelihatan besar? Okey, kalau nak lagi besar sebenarnya kita hanya ubah ketebalan pada kaca akuarium tersebut. Nah, itu nampak kelihatan besar daripada sebenar. Okey, seterusnya fenomena seperti pembentukan pelangi, okey, bintang, okey, dan juga kolam air kelihatan agak cetek daripada yang sebenar juga adalah prinsip pembiasan cahaya. So, nampak kan? Sebenarnya di sekeliling kita belajar sains, cuma kita tak perasan sahaja. Okey, jangan lupa klik butang subscribe warna merah kat bawah tu. Kalau dah warna merah, jangan tekan lagi. Dan jika belum, tolong kelabukan butang subscribe supaya anda jadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari cikgu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.